Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Nama saya Syami Syahira binti Rosli. Nombor metrik D202020972111. Okay, untuk hari ini saya akan membentangkan tentang rancangan pengajaran harian bertajuk Sistem Rangka dan saya di bawah didikan Dr. Ruaibah Yazani binti Tengah. Semua kita akan terus ke tunjang pembelajaran. Okey, tunjang pembelajaran adalah tunjang 2 iaitu anatomi dan fisiologi manusia. Tajuk pembelajaran kita adalah sistem rangka dan fokus pembelajaran sistem rangka iaitu 2.3 klasifikasi tulang yang terdiri daripada 4 klasifikasi iaitu 2.3.1 adalah tulang panjang yang terdiri daripada tangan, kaki dan badan. Seterusnya 2.3.2 adalah tulang pendek yang terdiri pada bahagian tangan dan kaki. Seterusnya adalah 2.3.3 iaitu tulang leper yang terdiri daripada kepala dan badan. Seterusnya adalah 2.3.4 iaitu tulang tak sama bentuk badan. Iaitu ada 4 cervical, lumbar, sacrum dan coccyx. Untuk unit seterusnya adalah unit 2.4 iaitu struktur tulang panjang yang terdiri daripada 3 bahagian iaitu epiphysis, diaphysis dan periosteum. Dan yang terakhir kita akan belajar tentang 2.5 iaitu perkembangan tulang. Dalam perkembangan tulang pun ada 3 bahagian iaitu dari 2.5.1 adalah pembentukan tulang, 2.5.2 adalah tumbusaran tulang dan yang terakhir adalah 2.5.3 iaitu keperluan mineral, vitamin dan hormon. Okey, baiklah semua, kita akan terus ke fasa pengenalan. Okey, baik, untuk fasa pengenalan ini, saya akan lakukan set induksi selama 5 minit. Okey, aktiviti untuk set induksi ini adalah saya akan tayangkan sebuah video yang saya ambil daripada pautan YouTube yang berdurasi selama 3 minit. Okey, video tersebut adalah rentak lagu Kerana Malaysia tetapi liriknya diubah kepada sistem rangka manusia iaitu tentang tajuk yang kita hendak pelajari pada hari ini. Jadi, pelajar-pelajar akan lebih tertarik dan mendapat beberapa pengetahuan awal ataupun mudah untuk pelajar mengingati tentang sistem rangka ini sebelum kita masuk lebih dalam tentang sistem rangka. Okey, selepas sahaja pelajar bernyanyi, saya akan bertanyakan beberapa soalan kepada pelajar. Okey, contoh soalan yang pertama adalah apakah fungsi sistem rangka manusia? Dan seterusnya, contoh soalan yang kedua pula adalah berapa banyak tulang yang ada pada sistem rangka manusia? Okey, pelajar boleh dapat jawapan soalan ini daripada lirik nyanyian yang mereka nyanyikan. So, lirik yang mereka nyanyikan tu mereka bukan sahaja setakat menyanyi berseronok. Malah dalam aktiviti ini mereka perlu mengambil perhatian kerana soalan yang ditanyakan jawapannya ada pada lirik tersebut. Lirik dalam nyanyian yang mereka nyanyikan sebentar tadi untuk set induksi ini. Jadi, set induksi ini dapat menariklah perhatian pelajar dan memberi pengetahuan awal pelajar, mengingat balik, refresh balik tentang sistem rangka manusia sebelum kita pergi yang lebih dalam tentang sistem rangka manusia. Okey, baik. Seterusnya, kita masuk terus ke fasa perkembangan. Okey, dalam fasa perkembangan ini, saya melakukan 3 aktiviti, iaitu aktiviti yang kita ambil daripada PAK abad 21. So, untuk aktiviti yang pertama dalam fasa perkembangan ini adalah Guess Who I Am, di mana para pelajar diminta untuk membentuk 2 kumpulan kecil. Seterusnya, saya akan membahagikan 2 tajuk untuk satu kumpulan, iaitu contohnya seperti kumpulan 1, saya akan berikan tajuk tulang panjang dan tulang pendek, dan di mana kumpulan 2 pula saya akan berikan tajuk tulang leper dan tulang tidak sama bentuk. Okey, baik. Seterusnya dalam aktiviti ini, saya akan menayangkan sebuah video berkenaan dengan klasifikasi tulang iaitu yang terdiri daripada 4 klasifikasi tulang panjang, tulang pendek, tulang leper dan tulang tidak sama bentuk. Jadi pelajar-pelajar perlu mengambil perhatian semasa video ditayangkan. Mereka perlu mengenal pasti tajuk
tentang jenis tulang yang mereka dapat. Seterusnya, habis sahaja video ditayangkan, saya akan tampalkan beberapa gambar klasifikasi tulang ataupun jenis-jenis tulang dan di papan putih. Seterusnya, saya akan meminta wakil kumpulan ataupun ketua kumpulan untuk menuliskan tentang klasifikasi tulang tersebut. Menuliskan jawapan di hadapan. Maksudnya mereka perlu melihat gambar dan tuliskan klasifikasi tulang tersebut. So, semasa video ditayangkan, pelajar-pelajar perlu mengambil perhatian membuat catatan ringkas untuk pelajar menjawablah. Untuk pelajar menjawab apa yang saya tampalkan, gambar-gambar yang saya tampalkan di papan putih. Okey, untuk aktiviti ini saya akan menilai dari skema jawapan di mana untuk kumpulan mana yang paling banyak betul dikira sebagai pemenang. Baiklah, kita terus ke masih lagi dalam fasa perkembangan. Okey, kita terus ke aktiviti 2 di mana aktiviti ini adalah dinamakan peta iting. Okey, dalam aktiviti ini pelajar perlu mengikut kumpulan yang dibahagi semasa aktiviti 1 tadi. So, 2 kumpulan yang sedia ada. Okay, saya akan memberikan tajuk kepada setiap kumpulan di mana pemilihan tajuk adalah berdasarkan pemilihan kad warna oleh wakil kumpulan. Saya akan menyediakan 2 warna kad iaitu biru dan hijau. Wakil kumpulan akan memilih kad dan tajuk yang mereka dapat tu berdasarkan warna kad yang mereka pilih. So, apabila sudah mendapat tajuk, mereka akan diberi masa selama 10 minit untuk mereka berbincang sesama ahli kumpulan mereka untuk membina sebuah peta iting berkenaan tajuk yang mereka dapat. Okey, peta iting tersebut perlulah penuh dengan nota-nota ringkas berkenaan dengan tajuk yang mereka dapat. Okey, mereka perlu membuat sebuah peta iting yang senang untuk mereka terangkan dan mudah untuk mereka faham dan juga kawan-kawan lain faham. So, kreativiti pun diambil kira dalam peta aktiviti kedua ini. Kita terus ke aktiviti nombor 3 iaitu Team Stand and Share. Okey, untuk aktiviti ketiga ini merupakan aktiviti yang terakhir di dalam fasa perkembangan ini. Okay, dalam aktiviti ini, pelajar diberi masa selama 10 minit untuk bincang bersama ahli kumpulan mereka tentang tajuk yang mereka dapat dengan lebih mendalam. Okay, kerana dalam aktiviti ini, mereka perlu membentangkan peta iting yang mereka hasilkan dalam aktiviti 2 tadi. Selain itu, mereka juga harus membuat perbentangan ataupun menyampaikan maklumat tentang tajuk yang diberikan. Okey, kumpulan yang ingin membuat perbentangan perlulah berdiri dan kumpulan yang mendengar perlulah memberi tumpuan semasa rakan lain membentang. Jadi untuk aktiviti ini, murid-murid akan membentangkan apa poin-poin yang mereka lakukan semasa di aktiviti 2 iaitu dalam peta iting yang sedia ada. So, mereka akan menyampaikan apa yang tersurat yang ada pada peta iting setiap kumpulan. Jadi, untuk kumpulan 1, contoh mereka akan cover tajuk contoh untuk kumpulan yang mendapat tajuk pembentukan tulang, so mereka perlulah menerangkan tajuk yang mereka dapat tu dengan lebih jelas dan lebih faham untuk kawan-kawan mendengar, kawan-kawan mempelajari dan kawan-kawan mendengar apa yang disampaikan. Okey, selain itu juga dalam aktiviti ini, saya akan bertanyakan soalan kepada kumpulan pembentang untuk mencungkil idea mereka untuk melihat adakah mereka betul-betul memahami tajuk yang diberikan, betul-betul mendalami ataupun tidak. Jadi setelah selesai pembentangan dan sesi soal jawab untuk kumpulan pembentang, so seterusnya kumpulan 2 pula masuk untuk membentang dan menerangkan kepada rakan-rakan lain tentang tajuk yang diberikan, tentang apa yang mereka faham dan membentangkan peta iting yang disediakan semasa aktiviti 2 tadi. Okey, untuk bahan bantu mengajar dalam aktiviti ketiga ini adalah kertas mahjong, nota ringkas,
peta IT yang sedia ada. Kita lanjut ke fasa penilaian. Okey, fasa pengenalan sudah, fasa perkembangan sudah, seterusnya adalah fasa penilaian. Okey, untuk fasa penilaian ini, saya menyediakan dua bentuk penilaian iaitu dalam bentuk offline dan online. Okey, untuk penilaian offline, saya akan mengadakan kertas soalan. Saya akan mengedarkan kertas soalan yang mengandungi soalan-soalan berkaitan sistem rangka. Okey, murid diberi masa selama 10 minit untuk menyiapkan soalan-soalan tersebut. Okey, seterusnya bagi penilaian yang kedua iaitu online pula, saya akan membawa murid ke makmal komputer. Saya akan menyediakan arahan dan soalan di mana arahannya ialah yang pertama murid perlu mencari pasangan iaitu saya nak satu kumpulan dua orang. Saya juga akan menyediakan soalan kepada murid. Murid perlu memahami soalan dan menjawab soalan yang diberikan itu dengan betul dan perlu dijawab dalam aplikasi PowerPoint. Maksudnya soalan yang saya berikan tu murid perlu menjawab dalam bentuk slide, dalam bentuk PowerPoint di aplikasi PowerPoint. Okey, untuk aktiviti ini murid perlu menyiapkan jawapan dalam bentuk PowerPoint dan setelah selesai mereka perlu menghantar tugasan ini di tapak yang saya sediakan di Google Classroom. Okey. Aktiviti ini memerlukan komputer lah. Jadi saya membawa murid-murid pelajar-pelajar ke makmal komputer. Untuk penilaian bagi penilaian online ini, saya akan menilai mengikut rubrik yang saya sediakan. Saya ada sediakan satu rubrik iaitu mengikut kreativiti murid, cara murid menghasilkan sebuah PowerPoint itu dan yang paling penting adalah jawapan yang betul. Okey, markah adalah berdasarkan rubrik penilaian yang saya sediakan. Seterusnya adalah fasa untuk refleksi. Okey, untuk refleksi ini saya akan mengulas pencapaian murid berdasarkan borang penilaian yang mengandungi aspek standard pembelajaran mengikut domain pembelajaran iaitu psikomotor, kognitif dan domain efektif. Okey, guru meminta murid mengemukakan refleksi pembelajaran secara berterus berkaitan pembelajaran mereka untuk hari ini. Okey, contohnya untuk refleksi ini, guru akan menyuruh murid membuat satu ringkasan ataupun rumusan tentang cara pembelajaran untuk hari ini. Adakah mereka faham, mereka seronok dengan cara pembelajaran seperti ini ataupun tidak. So, murid akan menulis sedikit refleksi pembelajaran lah. Jadi saya akan kutip semula refleksi yang diberikan oleh murid dan lihat apa yang dikatakan oleh murid ataupun respon yang diberikan oleh murid semasa aktiviti pembelajaran berlangsung. Sahaja pembentangan tentang rancangan pengajaran harian untuk sistem rangka daripada saya. Sekian, terima kasih.